أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, kamulah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Kamu menjadi begitu apabila kamu berani menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, serta kamu melakukannya kerana dorongan kamu beriman kepada Allah. Dan jika sekiranya ahlul kitab itu turut serta beriman, nescaya itulah yang lebih baik untuk mereka. Namun malangnya, kalangan mereka ada segelintir sahaja yang sanggup beriman. Sebahagian besar di kalangan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal Hadiah Tangkuasa masjid ini, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat yang biasa didengar, dibaca oleh khatib ketika mana menyampaikan khutbah, dibacakan oleh pengkuliah ketika mana menyampaikan kuliahnya. Ada ulama tafsir yang mengatakan ayat itu merujuk kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan ianya merujuk kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang menyatakan umat Nabi Muhammad kita semua ini mempunyai bakat untuk menjadi sebaik-baik umat. Namun untuk mendapat status sebaik-baik umat ini, Allah menyebut dua kerja berat yang mesti dibuat: amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang kedua-dua itu dibuat kerana beriman kepada Allah, tidak peduli pada siapa sahaja, tidak takut celaan orang-orang yang mencela, tidak takut kuasa-kuasa orang-orang yang berkuasa, ugut orang-orang yang mengugut. Dikerjakan amar ma'ruf dan nahi munkar ini kerana didorong kerana beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, di antara faktor yang besar menghalang kita menjadi umat yang terbaik ini adalah apabila sebahagian besar di kalangan kita, khususnya anak-anak muda, hidup tanpa ada sebarang matlamat yang sebenar. Hidup laksana binatang ternak, tidak tahu apakah tujuan Allah Ta'ala menciptakannya, apakah tujuan dia hidup di atas dunia, dan apakah penghujungnya. Sekali lahirnya umat yang seperti ini, si tua dengan hanyut dan lalai dengan tuanya, si muda yang hanyut dan lalai dengan waktu muda yang menyeronokkan, akhirnya mereka menjadi umat yang tidak sedar apa tujuan mereka hidup di atas dunia ini. Firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ
ulaika humul ghafilun, demi sesungguhnya telah kami jadikan neraka Jahannam itu penduduknya terdiri daripada kalangan jin dan manusia yang sangat ramai. Iaitulah jin dan manusia yang bersifat dengan mereka yang mempunyai hati, tapi hati mereka langsung tidak berguna untuk menjadikan mereka sanggup memahami perintah dan larangan kami. Manusia dan jin yang bagi mereka pendengaran, telinga-telinga, namun tak didengar untuk mendengar ayat-ayat kami, nasihat-nasihat kami. Bagi mereka penglihatan, namun mereka tidak melihat alam ini, segala apa yang kami ciptakan, dengan perasaan gerun takjub terhadap kebesaran kami. Mereka itulah makhluk kami yang seumpama binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak lagi. Kerana apa? Mereka itulah orang-orang yang lalai. Agaknya berapa ramaikah di kalangan kita yang nak menjadi sebaik-baik umat pernah bertanya pada diri sendiri, apakah agaknya tujuan Allah menciptakan aku? Kenapakah aku ditempatkan di dunia ini? Apakah tanggungjawab aku? Apakah yang kena aku buat? Di manakah penghujung aku? Apabila lahirnya ramai di kalangan umat Islam yang tidak memikirkan benda ini, lahirlah mereka yang hidup dengan tidak ada matlamat. Yang sebenarnya hidup seperti binatang ternak. Bahkan mereka bertukar wasilah dianggap sebagai matlamat. Terkadang ditanya pada anak-anak muda yang belajar di Menara Gading, jangan ditanya yang tak cerdik, yang cerdik di Menara Gading, yang kononnya menjadi harapan umat dan bangsa, apa tujuan kamu belajar di universiti? Mereka jawab, untuk berjaya. Apa tujuan kamu nak berjaya? Supaya dapat CJ, dapat ijazah, dapat master, dapat PhD. Apa tujuan kamu dapat CJ ni? Supaya dapat kerja yang baik, bergaji besar. Apa tujuan bergaji besar, kerja baik? Supaya dapat hidup mewah, hidup senang lenang, tak susah. Kalau inilah yang diwakili, yang mewakili sebagian besar umat Islam, maka umat ini sedang menghadapi masa depan yang sangat gelap. Hidup dengan tidak ada matlamat. Dunia, mencari dunia untuk dunia, tidak akan sudah bila-bila. Cari pitih untuk pitih, cari hidup dunia untuk hidup dunia, tak akan sudah, tak akan puas. Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya, sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan kita semua dengan bermacam-macam fitrah yang tidak boleh kita tukar lagi, Allah juga sudah buat matlamat hidup kita siap-siap, tak boleh tukar. Semua orang, tak kira Melayu, Arab, Cina, India, Batak, Kadazan, orang muda, orang tua, orang jamaah itu, orang jamaah ini, Allah Ta'ala sudah siap buat al-ghayah, matlamat, tak akan berubah. Mujurlah Allah Ta'ala mengutus Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam yang mari beroyak kepada kita, apakah ghayah matlamat kita hidup. Jangan dianggap makan dan minum, belajar, gaji yang mahal, bekerja adalah sebagai matlamat. Itu hanyalah wasilah sahaja, jambatan untuk menuju kepada matlamat. Matlamat kita orang Islam, matlamat kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matlamat kita sebaik-baik umat ini, Allah Ta'ala sebut yang pertamanya firman Allah Ta'ala, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allah lah Tuhan yang mencipta 7 bentala langit.
dan yang mencipta bumi sepertinya, yakni seperti langit, turun daripada antara keduanya langit dan bumi ini perintah-perintah Allah yang berterusan. Kenapakah Allah mencipta langit, mencipta bumi, mencipta kamu? Kerana apa? Apa tujuannya? Lita'lamu. Yang pertama, untuk kamu mengenali Allah, untuk kamu mengenali pencipta kamu. Berapa ekor orang duduk atas dunia ini sejak daripada subuh tadi. Dia menyediakan satu masa lita'lamu, untuk dia mengenali, mengetahui Tuhannya, menambahkan pengetahuannya tentang Tuhannya, menambahkan keyakinannya terhadap ketuhanan Allah, supaya kamu mengetahui sesungguhnya Allah itu Tuhan yang maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu, dan supaya kamu mengetahui sesungguhnya Allah meliputi ilmunya segala sesuatu. Antara matlamat hidup Allah Ta'ala kaya, aku buat langit bumi, buat kamu, tujuannya apa? Untuk kamu mengenali aku. Dengan mengenali aku, kamu merasa gerun, takjub, gerun dengan segala kebesaran-kebesaran Allah, takjub dengan kebijaksanaan Allah, dan seterusnya melahirkan rasa kasih dan sayang, disusuli dengan takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ramai orang buat kerja macam ni sehari-hari. Allah beri nyawa, tak ada kedai yang jual nyawa. Tak ada doktor yang boleh tambah nyawa. Tiba-tiba nyawa yang macam ni punya bernilai diguna oleh sebahagian besar di kalangan umat yang kononnya sebaik-baik umat, sekadar untuk cari makan kedarah saja, sekadar untuk pergi mari saja, ya berseronok saja. Padahal Allah Tuhan yang menciptanya, langitnya yang dijunjung dan buminya yang dipijak, mengatakan, ku ciptakan semua ini antara lainnya supaya kamu menggunakannya untuk mengenali aku, menambahkan rasa kasih, takut dan harap kamu kepadaku. Kemudiannya Allah menyebut, tatkala kamu mengenaliku, mengetahui kebesaranku, gerun dengan azabku, mengharapkan kurniaku, Allah Ta'ala bergayah matlamat yang kedua, lil ibadah, untuk kamu beribadat kepadaku, menjadi kuli bata Allah. Firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan kamu, wahai jin, wahai manusia, melainkan supaya kamu keduanya menjadi kuli batok aku, menjadi hamba abdi aku, yang mengabdikan diri kepadaku. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala tak nampak dengan mata lendek, tak boleh dengar dengan telinga, tak boleh digapai dengan panca indera, kita tak akan tahu bagaimanakah cara nak beribadah dengan Allah, dengan cara yang diredai oleh Allah. Allah mengutus Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, mengajar kepada kita bagaimana nak beribadah. Sebab itu ibadah tak boleh reka. Asal bagi ibadah hukumnya haram, haram direka, haram ditambah, haram dikurang. Semuanya mestilah menuruti apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang menambah atau mengurang, dia adalah seorang yang mubtadi', yang melakukan bid'ah. Ibadat tak boleh tokok tambah, kena turut Nabi-Nabi, turut Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala mengatakan, aku buat kamu untuk beribadah. Di sana ada ibadat umum, ada ibadat khusus. Ibadat khusus macam semayang, puasa, berdoa, baca Quran, latih, mengajar dan seumpamanya. Tetapi di sana ada makna ibadah yang lebih besar, iaitu ibadah umum, iaitu manusia buat apa saja dengan menjaga pantang larang, halal dan haram, membuat yang disuruh, meninggal yang dilarang, menjaga segala apa yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah, mencari segala apa yang boleh mendatangkan keredaan Allah. Ketika mana dia bercakap, ketika mana dia mendengar, ketika mana dia berdiri, dia duduk, dia berjalan, dia tidur, dia mandi, dia berjual, dia beli, dia berkawan, semuanya dilakukan dengan jaga pantang larang. Menjaga pantang larang ketika buat kerja sehari-hari ini sebenarnya juga adalah makna
seorang itu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, hidup di atas dunia dengan rasa malu dengan tuan punya dunia ini, sehingga tidak melakukan wewenangnya dan tidak mengikut hawa nafsu semata-mata. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebut, setelah kamu mengenaliku, kamu beribadah kepadaku, maka kamulah hamba-Ku yang paling layak sekali untuk mewakili aku memerintah dan mengurus kehidupan manusia ini, iaitu al-khilafah. Firman Allah Ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya akan kuciptakan di atas muka bumi ini satu makhluk yang kerjanya khalifah. Jika mana Allah Ta'ala nak buat kita, Allah Ta'ala buat deklarasi, buat peristiharan, buat langit, walaupun langit besar daripada kita, dah istihar. Buat bukit, buat bumi yang jauh lebih besar daripada kita, Allah Ta'ala dah istihar. Manusia yang halus, jika nak buat manusia, Allah Ta'ala istihar, yang menunjukkan mulianya kita di sisi Allah. Kemudian Allah Ta'ala ketika mana mengisytiharkan kita ini, nak buat kita ini, Allah Ta'ala tak panggil kita dengan nama bahan mentah yang kita dibuat daripadanya. Allah Ta'ala panggil kita dengan nama kerja kita, untuk menunjukkan kita ini mulia, bukan kerana tubuh body kita. Kita mulia kerana mas'uliyah, kerana amanah, kerana tanggungjawab yang kita tanggung. Itu tanggungjawab al-khilafah. Aku nak buat satu makhluk yang namanya manusia yang kerjanya khalifah. Khalifah ni apa? Al-khalf asal makna dia mengganti. Mengganti. Khalifah maknanya pengganti. Pengganti siapa dia? Mengganti Allah. Apabila langit, bumi dan segala isinya milik Allah, maka Allah lah paling mustahak dan paling berhak sekali untuk mengurusnya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan 2-3 perkara, menyerahkan kepada manusia untuk mengurus. Sekurang-kurangnya mengurus diri dia sendiri. Tidak ada satu pun manusia yang tak diberi kerja ini. Malaikat manusia yang belum baligh dan manusia yang gila. Setelah mana dia baligh, cukup akalnya, cukup pengetahuannya, dan juga setelah mana dia menjadi manusia yang sebenar-benarnya, Allah Subhanahu wa taala mentaklifkan kepada dia, beban kepada dia setidak-tidaknya untuk mengurus diri dia sendiri. Sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Tiap-tiap kamulah pengembala, pengurus. Ada sesuatu yang Allah Ta'ala suruh kamu, dan setiap kamu akan ditanya apa yang diurus. Selemah-lemah manusia adalah manusia yang mengurus diri dia sendiri, mengurus diri dia sekau. Kemudian naik darjat, dia berkahwin. Seorang lelaki, dia mengurus isterinya, mengurus anak-anaknya, mengurus keluarganya. Seorang isteri mengurus suaminya, mengurus anak-anaknya. Kemudian naik sepekat lagi, mengurus sebutir kampung, mengurus sebutir negeri, sebutir negara, bahkan mengurus dunia seluruhnya. Manusia yang mengenali Allah, yang beribadah pada Allah, inilah yang paling layak sekali untuk mengurus manusia. Di antara ajaran orang putih yang paling jahat sekali, ajaran penjajah yang paling jahat sekali, yang dimasuk dan dimomokkan otak orang Islam, adalah menjadikan orang Islam ni percaya Islam ni dikurung dalam masjid saja. Islam ni semayang, puasa, naik haji saja. Politik tak ada kena-mengena dengan Islam. Politik dengan makna mengurus. Politik bukan makna pihak raya. Politik maknanya mengurus. Mengurus manusia ini adalah kerja orang Islam, kerja orang baik-baik, kerja orang saleh, kerja orang yang mengenali Allah, kerja orang yang beribadah pada Allah, kerjanya mengurus manusia. Maka kerana itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebaik-baik umat, yang menjadi harapan dan sandaran pada umat yang lain. Namun malangnya, ramai di kalangan kita tidak sedar dengan matlamat ini. Kita lupa ayat tadi, ulaika kal an'am. Manusia ini setengahnya jadi macam lembu kubar,
balhum adal, lebih teruk dalam buku bar lagi. Kenapa? Ulaika humul ghafilun, lupa dengan kerja ini, lupa dengan tanggungjawab ini. Bahkan kita hidup kembali seperti mana hidupnya orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kata-kata Abu Nuwas, kita panggil Abu Nawas. Abu Nuwas ni seorang penyair Arab. Abu Nawas kata, innamad dunya ta'amu wa syarabu wa manamu, fa idza fataka hadha fa'ada ad-dunya as-salamu. Abu Nawas ni dia hidup zaman jahiliah, zaman kafir. Dia kata dunia ni jadi dunia sungguh bila mana mu boleh makan kedara, mu boleh minum, mu boleh tidur sedap. Kalau makan kedara tak ada, minum tak ada, tidur sedap tak ada, maka selamat, ucapkanlah selamat tinggal dengan dunia, baik mampu daripada hidup. Ini orang jahiliah, hidup sekolah nak makan minum saja, nak bermewah saja. Ini yang berlaku hari ini, balik pada jahiliah semula. Padahal Allah Ta'ala beri amalan Al-Quran, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu fannaru maswal lahum. Orang-orang yang kafir itu, di antara sifatnya mereka hanya nak bersenang lenang sekejap di atas dunia dan nak makan minum seperti mana binatang nak bersenang lenang dan nak makan minum. Api neraka lah lebih layak bagi orang manusia yang macam ini sifatnya. Dan bila mana begini, dan saya nak sebut ini yang berlaku ramai di kalangan kita, hatta ustaz sendiri, hatta orang yang mendengar sendiri, sebagian besar pemuda-pemuda lupa al-ghayah, matlamat Allah Ta'ala buat kita. Kadang-kadang kita lupa sekejap, kadang-kadang sehari itu tak mari ingat langsung apa kita hidup dengan sebab Allah Ta'ala raya saat ni. Kadang-kadang seminggu tak teringat, sebulan tak ingat, kadang-kadang ada orang tak ingat terus. Kalangan anak-anak muda, kata setengah orang, bila kamu nak tengok apa nasib satu umat, tengok pemuda dia macam mana. Mu nak tengok satu umat tu masa depan dia macam mana, tengok pemuda dia. Kalau pemudanya hidup hanyut, tak ada matlamat, ketahuilah umat tu umat yang celaka, umat yang hanyut, tak gagi ke mana-mana. Ramai di kalangan orang putih, orang Jepun, yang di kalangan kita jadikan idola kehidupan, sebagai besar di kalangan mereka menghabiskan hidup dengan bunuh diri, menghabiskan hidup dengan mengenyangkan hawa nafsu mereka. Berasa nak telanjang, berasa nak bogey, berasa nak berzina, berasa nak bergalak, buat apa saja. Jadi macam lembu kubah, tak ada gayah, tak ada matlamat hidup. Orang Islam pun nak pergi macam itu juga. Orang tua pun begitu, orang muda pun begitu, lupa. Sehingga akhirnya berlakulah apa yang diberi amalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Thawban an radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yushiku an tada'a alaikumul umam kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha faqala qailun aw min qillatin nahnu yawma idhin ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal antum kathirun walakinnakum ghutha ka ghutha'is sayl wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabata minkum wala yakhzifanna Allah fi qulubikum al-wahn. Faqala khailun wa mal wahnu ya Rasulullah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rawahu Ibn Majah. Daripada Thawban radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampirlah waktunya kamu umatku akan dimamah, diratah oleh umat-umat yang lain seperti mana orang ramai meratah hidangan. Berlaku tak berlaku lagi benda ini? Berlaku. Rasulullah kata mu akan dimamah, dimakan oleh umam. Hari ini ada satu badan dalam dunia dipanggil Umamul Muttahidah dalam bahasa Arab, bangsa-bangsa bersatu. Umat-umat yang lain ratah kamu, kenyek kamu. Di mana pembunuhan, kezaliman, penghapusan etnik berlaku di negara umat Islam, umam ini buat kejam mata je, buat tak reti bahasa. Bila berlaku di kalangan mereka, anjing seekor je mampu bisi bangun.
Binatang seekor jangan banyaknya bisi bangau. Semua benda ada nilai melainkan nyawa umat Islam. Semua benda, semua orang dibenarkan untuk mengamalkan apa yang dia percaya, melainkan orang Islam saja tak dibenarkan mengamalkan apa yang dia percaya. Diberi dengan macam-macam gelaran, dituduh dengan macam-macam tuduhan, disekat dengan macam-macam sekatan. Ini yang berlaku pada umat kita hari ini. Rasulullah beri amalan akan berlaku kat hari kita yang rupanya yang berasa dengan apa yang berlaku itu. Nabi kata di kali itu musuh tidak akan merasa gerun dengan kamu. Kamu tak ada guna sekepek. Dan di kali itu Allah Ta'ala campurlah hati kamu perasaan yang melemahkan kamu. Sahabat Nabi kata, Rasulullah, macam mana jadi begini? Adakah kerana kami bilangan kami sedikit? Adakah kerana kami ni golongan minoriti, maka kami boleh dibuat wewenangnya, diratah wewenangnya? Nabi kata tidak, kamu umat yang majoriti. Kamu majoriti, tapi kamu seperti buih di hari banjir. Kamu bukan gelombang. Kamu tidak menggagaskan gagasan yang layak dengan kamu. Orang lain yang menggagas, kamu yang menuruti gagasan mereka. Orang lain yang bermain gendang, kamu yang menari dengan rentak mereka. Di zaman Nabi SAW, bilangan orang Islam ini minoriti namun mereka gelombang. Mereka yang membawa gagasan, mereka yang membawa arus, orang lain ikut mereka. Kita hari ini ramai, tapi tak ada guna di masa yang pun. Kita ikut rentak orang lain, kita hilang jati diri. Dan Nabi sebut di kali itu kamu akan menjadi umat yang lemah. Kenapa? Kamu kasih dengan dunia dan kamu takut mati. Dua makna inilah umat yang hidup tidak ada rayah, tidak ada matlamat hidup, tidak ada penghujung, tidak ada risalah yang nak kita hidup kerananya, tidak ada perjuangan yang nak kita berjuang dengannya, tidak ada akidah yang kita bercita untuk mati di atasnya. Ini yang lahirnya umat yang seperti ini. Maka berlakulah apa yang diberi amalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tidak pernah berputus asa. Kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Quran untuk berputus asa. Bahkan kita merasakan apa yang berlaku ini merupakan cabaran bagi umat. Cabaran kepada yang ingat untuk mengingatkan yang lupa. Cabaran kepada yang berani untuk memberanikan mereka yang menakut. Cabaran yang untuk orang yang tahu untuk memberitahu kepada orang-orang yang jahil. Kita yakin dengan janji Allah dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi beri amaran yang padanya ada unsur-unsur yang negatif. Nabi juga beri harapan yang padanya ada unsur-unsur yang sangat positif. Digabung jalin keduanya. Antara Allah Ta'ala kata, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Orang-orang yang kafir itu senantiasa ingin untuk memadamkan cahaya agama Allah dengan bermacam-macam perancangan jahat yang keluar daripada mulut mereka. Wa ya'ballah, namun Allah tetap enggan, illa an yutimma nurah, malaikat untuk tetap menyempurnakan cahaya agamanya. Islam tetap ada harapan. Apa yang berlaku ini kita royak bukan untuk melahirkan umat yang bersikap negatif, berputus asa, berpaling ke belakang, nak suruh bangun daripada lena yang panjang, nak suruh berubah daripada hidup tidak ada matlamat pada ada matlamat. Hidup lalai tak sedar ada matlamat, sedar adanya matlamat. Sebab itulah para hadirin, di antara obat yang mujarab nak mengubati penyakit ini, kita mengetengahkan kepada umat kita contoh umat-umat yang terdahulu, mereka yang berjaya dunia akhirat, menerangi dunia dengan daripada kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam, mengubah tanah Arab yang gersang, yang tak dipedulikan oleh sesiapa pun, menjadi pusat kerajaan, memerintah sebahagian besar daripada dunia ini, bukan sehari dua hari, dekat 1000 tahun. Siapakah agaknya mereka ini? Golongan yang macam mana? Apa sifatnya? Diketengahkan sepatutnya kepada pemuda-pemuda,
bahkan kepada orang-orang tua. Contoh sosok-sosok yang hebat ini, ada surah mengajar fiqh, betul, mengajar tauhid, betul, mengajar tajwid, betul, tapi sirah tak ada. Sirah Nabi Muhammad tak ada. Duk sibuk buat surah je, buat surah saja, nak pakai kedarah saja. Sebab itulah kita mesti diajar di masjid surau pengajian sirah Nabi Muhammad, sirah sahabat-sahabat Nabi. Sebab Rasulullah kata, wa tafarraqat ummati ila 73 firqatan. Nabi kata umat aku telah berpecah kepada 73 golongan. Masa Nabi kata ni tak berlaku lagi, tapi Nabi guna fi'il madhi, past tense, orang putih kata wa tafarraqat ummati, untuk menunjukkan mesti umat aku mesti akan pecah. Bukan manusia, bukan pecah jadi Buddha, jadi Hindu, jadi Kristian. Nabi kata ummati, umat aku yang mengakui Islam, yang ada masjid, ada surah, yang ada Quran, mereka ini berpecah pada 73. Kulluhum finnar, semua dalam neraka belaka. Nabi kata illa wahidah, saja selamat. Sahabat siapa dia selamat? Ma ana alaihi wa ashabi, mereka yang hidup di atas jalanku dan jalan sahabat-sahabat. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Maka oleh kerana itu nak belajar jalan yang menyelamatkan ini, belajar sirah Nabi Muhammad dan belajar sirah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beli buku ke anak-anak kita, dah apa sen? Buku kisah Nabi Muhammad. Budak-budak ni sibuk main video game je. Dia sayang percaya ke Ultraman lebih pada ayah dia. Tak diketengahkan idola yang menyelamatkan. Sebab itu dia hidup tidak ada matlamat. Dia tak sedar dia menanggung beban yang sangat besar, menjadi sebaik-baik ummah untuk menyelamatkan dunia ini. Orang Arab kata, fatashabbahu bihim illam takunu mithlahum, inna tashabbuha bil kirami falahun. Cobalah kamu meniru orang-orang yang saleh, yang baik itu, sekalipun kamu tidak boleh benar-benar menjadi seperti mereka. Kerana sesungguhnya cuba meniru orang-orang yang mulia itu pun sudah dikira berjaya. Mu nak jadi macam sahabat Nabi tak boleh. Kalau sahabat Nabi ini umat manusia pilihan Allah untuk mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi cuba tiru mereka, cuba untuk tiru ni pun falah ni orang sebut lambang, hayya alal falah, falahun, kamu dah dikira berjaya. Kalau kamu hidup daripada pagi tadi sampai ke sekarang ini, coba cara makannya, cara minumnya, cara pakarnya, cara bercakapnya, cara bersaingnya, cara coba meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Nabi. Mesti ada cobaan ini, mesti bermujahadah. Kalau kamu cuba tiru, dah cukup, kamu dah kira berjaya. Kamu tak perlu jadi macam mereka. Ada seorang lelaki di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis. Sayyidina Umar kata dia mari kat masjid Nabi, sampai kat kubur Nabi, dia menangis. Sayyidina Umar kata, sebab apa mu menangis? Saya menangis kerana tak sedang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sayyidina Umar kata, celaka mu. Sepatutnya mu menangis, mu tak jadi kafir. Dan mu bersyukur Allah Ta'ala jadikan mu Islam. Kalau mu dah berjumpa dengan Nabi tapi jadi Abu Jahal, Abu Lahab, awak belakang apa? Dengan arti jumpa dengan Nabi ini peluang bukan semua orang, ada orang-orang saja. Ramai yang tak sedang berjumpa dengan yang sedang berjumpa. Namun yang pentingnya bukan berjumpa dengan Nabi. Yang pentingnya meniru Nabi, menjadi pengikut Nabi, hidup seperti mana Nabi hidup, hidup seperti mana sahabat-sahabat Nabi hidup. Maka bagi nak menjayakan benda ini, itu baru mukaddimah baru ni, baru aku nak masuk pak kuliahan tadi, mukaddimah baru. Kemudian menasabah dengan bulan Safar, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan kisah seorang sahabat Nabi yang memeluk Islam kebetulannya pada bulan Safar tahun ke-8 Hijrah. Saya percaya cerita kisah hidup dia ni tak akan habis. Dengan waktu yang ada ini, cerita dia agak panjang.
Saya pun buat lebih kurang je. Saya akan baca sekadar hadang mau cari sendiri. Nak makan suak semua mampu cari sendiri. Tokoh yang saya maksudkan ini ialah Sayyiduna Saifullah Al-Maslul Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang digelar sebagai pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Al-Walid ini yang tokoh-tokoh macam ini mesti orang muda reti, orang muda belajar, orang muda berbangga dengan Khalid bin Al-Walid, bukan berbangga dengan penyanyi Korea, bukan berbangga dengan pelakon-pelakon, bukan berbangga dengan entah siapa-siapa dia. Ini tokoh ini tak ada nilai. Seorang yang asalnya bukan sekadar kafir, bahkan terkandung dalam hatinya niat yang paling busuk sekali, itu untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membunuh Islam. Ramai di kalangan kita tak pernah ada niat sebusuk ini, tapi kita tak pernah juga menjadi orang yang berubah sebaik Khalid bin Walid setelah dia memiliki niat sebegitu busuk. Hidayah Allah tidak mengenali sesiapa. Allah beri pada dia hidayah sehingga dia menjadi al-butulah, pahlawan, panglima. Dan bayangkan Nabi kata man sanna sunnatan hasanatan, sesiapa yang kerana yang buat satu contoh yang baik, contoh yang baik itu menyebabkan orang lain boleh buat benda baik kerana dia punya pasal, dia punya usaha, orang lain pun boleh buat baik. Falahu ajruha, baginya pahala kebaikan yang dia buat. Wa ajru man amila biha, dan pahala tiap-tiap orang yang buat baik kerana dia. Min ghairi an yanqusa ajra man amila biha, dengan tidak mengurangkan sedikit pun pahala orang yang mengerjakan. Tuan bayang Khalid bin Walid membawa Islam, membuka negeri Iraq, sebesar-besar Iraq, juta orang Iraq. Jok zaman dia sampai zaman hari ni taklah berapa ratus juta dah. Membuka Islam di Syam, kota Palestin, lain-lain. Ramai mana orang yang makan jasa kerana dia, dan banyak mana agaknya pahala yang dia boleh. Sebab tu Nabi kata, kamu jangan buat lebih kurang dengan sahabat-sahabat aku. Demi Allah, jika sekiranya kamu bersedekah emas sebesar bukit Uhud, tidak akan menyamai pahala mereka yang bersedekah khema 10. Buat dia sahabat aku derma khema 10, jangan lebih besar pada pahala yang tidak sahabat aku derma emas bukit Uhud. Kerana apa? Kerana jasa mereka yang besar. Siapakah dia? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Namanya Abu Sulaiman. Ini saya sebut sama orang Arab. Dia ni orang Arab, antara adat dia tiap-tiap orang seorang boleh ada 3 nama. Comel-comelnya ada 3 nama, seorang-seorang ada 3 nama. Busuk-busuk 2 nama. Pertama, nama ayah dia wi. Samak ke, Saleh ke, Yusuh ke, Awang, nama ayah dia wi. Yang kedua dia panggil kunyah. Kunyah ni lah panggil satu orang dengan nama anak sulung dia. Dan ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi juga dikenali dengan Abul Qasim, ayah Qasim. Qasim ni siapa dia? Anak sulung Nabi. Maka kita juga kena ada kunyah, dan boleh kita panggil sayang-sayang kita sekali-sekali dengan kunyah, seperti mana sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum memanggil sama-sama mereka dengan kunyah. Contohnya kita ada anak nama Awang, kunyah kita Abu Awang. Bunyi komang sikit lah pasal Awang tu Melayu lah. Tapi Abu Awang. Kita ada anak sulung kita nama Fatimah, Abu Fatimah. Kita ada anak sulung nama Abdullah, Abu Abdillah. Ini kunyah. Satu lagi dipanggil laqab, gelaran. Apa ni, Mak panjang, Mak Yusuf berani, Haji Wan cari gigi, macam-macam gelaran. Tapi gelaran ni ada yang hukumnya halal dan ada hukumnya haram. Wala tanabazu bil alqab. Quran kata kalau nak gelar, jangan gelar dengan gelaran yang mengejek, yang mendatangkan
memalukan orang, jangan. Maka Khalid bin Walid ni kunyah dia Abu Sulaiman kerana anak sulung dia nama Sulaiman. Nama IC dia Khalid Ibnul Walid Ibnul Mughirah Ibnu Abdullah Ibnu Amr Ibnu Makhzum Ibnu Yaqadha Ibnu Murrah Ibnu Ka'ab Al-Makhzumi Al-Qurashi. Dia ni suku Bani Makhzum. Bani Makhzum salah satu kabilah daripada kabilah Quraisy. Bertemu nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat Murrah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Murrah ini tempat berjumpanya nasab Nabi dengan nasab Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Khalid ibn Walid ni juga di samping dia ni dari segi bangsanya Quraisy sama dengan Nabi. Sukunya suku Makhzum, Nabi Bani Hashim, dia Bani Makhzum. Dia juga punya hubungan kerabat dengan Nabi dari sudut yang lain. Yang pertamanya ibunya, mak Khalid ibn Walid, iaitu Lubabatus Sughra. Lubabah, mak dia nama Lubabah, dan mak dia radhiyallahu anha seorang mukminah masuk Islam ke dia. Lubabah. Jadi nak beri nama anak boleh Lubabah. Cari-cari nama pelik-pelik ke anak. Sebab nak beri nama Vespa lah, apa beri nama Lubabah. Ini nama seorang sahabiah, mak kepada Khalid bin Walid. Lubabah ini adalah adik kepada Ummul Fadl, iaitu isteri Al-Abbas, pak saudara Nabi SAW. Dan Lubabah ini juga merupakan kakak kepada Maimunah, isteri Rasulullah SAW. Jadi Khalid bin Walid ini kalau balik mak dia rapat dengan Nabi, kerana mak dia adik-beradik dengan bini Nabi, ini yang bernama Maimunah, dan mak dia juga adik-beradik dengan mak saudara sahabat Nabi, iaitu isteri Al-Abbas, iaitu Ummul Fadl radhiyallahu anhum ajma'in. Yang ketiganya, Khalid bin Walid dilahirkan di kalangan kabilah Makhzum yang sangat masyhur. Bani Makhzum ini melahirkan tokoh yang ramai. Di antaranya adalah Abu Jahal. Tokoh ni tokoh jahat, datang tak pakar sekali. Abu Jahal adalah Makhzum, Bani Makhzum, di mana Abu Jahal ini ialah sepupu Khalid bin Walid. Ayah Khalid bin Walid, Al-Walid ibn al-Mughirah, adalah pak saudara pada Abu Jahal. Bukan Abu Jahal adalah apa nama ni, sepupu dengan Khalid bin Walid. Begitulah juga Khalid bin Walid merupakan sepupu dengan Sayyidina Umar. Khalid bin Walid sepupu kerana mak Sayyidina Umar adalah adik-beradik dengan ayah dia. Mak Sayyidina Umar Bani Makhzum. Bahkan yang menariknya, dan ramai orang tak tahu, Khalid bin Walid ni macam kebor dengan Sayyidina Umar. Mukanya, bodinya sama Sayyidina Umar. Ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi bertukar bimbang. Panggil Sayyidina Umar Khalid, panggil Khalid Sayyidina Umar, tukar. Hari itu bukan ada lapu macam hari ni, dapat bayang-bayang begitu. Lek, paling-paling Sayyidina Umar. Mo, paling-paling Khalid. Tukar. Kerana tubuhannya hampir sama, dah tak pelik dia adalah sepupu. Dua orang ni sepupu. Dan ayah Khalid bin Walid ada seorang yang sangat kufur, bahkan diabadikan dalam Al-Quranul Karim tentang kekufurannya. Firman Allah Ta'ala, "Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida." Biarkan aku dengan hamba yang ku ciptakan yang mendakwa dirinya sebagai wahida. Di mana Khalid bin Al-Walid, Al-Walid ini ayah Khalid adalah Bani Makhzum yang paling kaya sekali, jutawan. Dan dia kaya walaupun dia kafir, sangat pemurah.
Sebab itu Al-Walid ayah Khalid ini digelar oleh orang Mekah sebagai Raihanatu Quraisy, keharuman Quraisy. Dan digelarkan juga dengan nama Wahid. Wahid maknanya satu-satunya. Kerana di Mekah ini setahun sekali orang Mekah akan tukar kiswah kelambu Kaabah. Hari ni pun tukar setahun sekali, jamaah hari tu pun tukar setahun sekali. Tahun ini orang Mekah ripon piti ramai-ramai donation tukar kain kelambu Kaabah. Tahun depan Al-Walid Ibn Al-Mughirah tukar kelambu Kaabah, modal dia seorang. Mari tahun sekali lagi giliran orang ramai pula ripon piti tukar kelambu Kaabah. Mari tahun depan Al-Walid dia modal dia seorang tukar Kaabah. Lepas tu dia panggil dia Wahid. Dan dia bangga dengan gelaran ini. Aku main sekor je, mu main ramai. Mu tukar kain Kaabah kat piti ramai-ramai. Aku piti aku sekor. Maka dia memanggil dia ana Wahid Ibnu Wahid. Aku ni satu-satunya anak kepada satu-satunya. Tidak ada orang yang setanding denganku dan tidak ada yang setanding dengan ayahku. Dia bangga dengan diri dia. Namun dia kafir. Allah Ta'ala kata zarni wa man khalaqtu wahida. Menatang Walid ni kafir ni, orang lain jangan cara, biar aku dengan dia. Dia mendakwa dia ni satu-satunya, biar dia yang satu-satunya ada aku seorang, Allah seorang. Dia ni ambil sifat aku, biar aku dengan dia. Dia tak sedar aku berikan kepada dia harta yang banyak, anak pinak yang ramai. Aku bentangkan kepadanya dunia sebentang-bentangnya. Ujung ayat tu sa'uslihi saqar. Tak lama lagi akan aku salai Walid ini dalam neraka Saqar. Ini antara ayat yang menunjukkan ayah Khalid Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Termasuk juga mungkin tuan-tuan kalau saya boleh sebut sikit, ada seorang Khalid bin Walid, ada satu orang pak saudara dia nama Abu Umayyah, abang kepada Al-Walid, pak saudara Khalid. Kalau saya sebut namanya Abu Umayyah Ibn Al-Mughirah mungkin tak ramai orang kenal. Tapi kalau saya sebut satu kisah, iaitu ketika mana Nabi SAW masih muda lagi, berlaku satu banjir. Mekah ni lembah, tanah rendah, keliling dia bukit. Bila hujan lebat sikit, air laju turun ke lembah. Air tu rawat bangunan bukan macam ni konkrit dengan besi dengan apa. Bila air laju sikit, Kaabah pun runtuh. Runtuh Kaabah kerana banjir. Dan sengaja Allah Ta'ala jadikan Kaabah ni runtuh bukan sekali, 2-3 kali, untuk menunjukkan Kaabah ini hanya binaan, tak boleh beri mudarat, tak boleh beri manfaat. Jangan sembah Kaabah. Kaabah hanyalah mercu tanda saja untuk menyatukan arah kita, bukan sembah dia. Sebab itu kalau rombak Kaabah alih bubuh losong, orang dah akan tukar kiblat ke arah losong. Kiblat tetap arah situ, hanya mercu tanda saja. Bila runtuh Kaabah, orang Mekah pun bina semula Kaabah. Baki lagi masa nak ubuh Hajarul Aswad, berebut nak bubuh. Batu yang mulia, dalam hadis yang sahih, batu yang mari daripada surga, asal tinggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila nak ubuh Hajar Aswad, berebut. Orang ni nak bubuh, saya layak, orang ni kata saya layak, orang ni saya layak. Akhirnya ginilah kita perang. Mana hidup, dia buat nak kocoh, nak perang. Sehinggalah seorang lelaki tua di kalangan mereka kata, wahai tuan-tuan, kita ni anak beranak, kita gotong royong buat Kaabah ni molek dah, siapa tak nak ubuh batu, nak perang sama sendiri pula. Apa nama kerja? Saya mencadangkan kita jadikan orang yang mula-mula sekali subuh esok masuk ke Masjidil Haram ni, ke kawasan tanah haram ni, jadikan dia hakim. Orang yang beri cadangan siapa dia? Ialah Abu Umayyah Ibn Al-Mughirah ini, pak saudara Khalid bin Walid. Tiba-tiba yang masuk pagi-pagi esok siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Nabi kata, Nabi pun suruh betak kain serban masuk cerita ini. Dan di antara orang yang mula-mula diberi pegang pucuk serban ini ialah Abu Umayyah Ibn Al-Mughirah
takkirnya Khalid bin Walid. Sengaja saya royak cerita ni untuk royak Khalid bin Walid ni bukan sebarang orang. Dia sendiri, anak beranak dia, keluarga dia merupakan orang yang famous dan orang yang berpengaruh di kalangan Quraisy. Bahkan Bani Makhzum ni juga digelar sebagai Qubbatu Quraisy wa A'innatu Quraisy. Bani Makhzum, Bani apa nama ni, Khalid bin Walid ni digelar juga Qubbatu Quraisy. Qubbatu Quraisy makna apa? Qubbah ni, Qubbah masjid, Qubbah. Tetapi jadi maksudnya Qubbah di sini ialah bekas. Bila tiap-tiap kali Mekah nak perang, dikucik derma. Macam kita juga nak pergi hari raya kucik derma. Hari tu kucik derma, hari ni kucik derma. Bila kucik derma, orang lain beri PC suku-suku. Tapi Bani Makhzum, dia akan bubuh bekas tengah dari rakyat kawak dia. Hei Bani Makhzum, buat kita nak perang pakai bubuh PC sikit seorang. Jadi dia Bani Makhzum atau PC stokor ke Quraisy. Ni pergi dekat Darun Nadwah, jabat dia. Ni hak biar kami Makhzum. Suti Qubbah PC beri. Belanja perang. Mana dia ni bangsa yang membiayai peperangan Quraisy. Dan dipanggil juga dengan A'innatu Quraisy. Merujuk A'innah ialah jamak kepada Inan. Dia juga ibarat tali. Kalau kuda ni dia ada dua tali, hak bubuh di mulut dia tu. Nak tahu apa orang panggil? Tali mana? Tali wapiah ke orang panggil? Tali nak kona tarik ni. Dia ni salah satu tali ni. Kerana apa? Kerana tiap-tiap kali berlaku perang, Bani Makhzum mewakili tentera berkuda Quraisy. Ini. Maka dia piti banyak puak-puak dia, derma kuat puak-puak dia, hak pemah-pemah puak-puak dia, hak perang berkuda ni pun puak dia juga. Ni Bani Makhzum, sukunya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dan Khalid bin Walid memiliki beberapa orang adik-beradik, ada kata 10 orang, ada kata 5 orang, ada kata macam-macam. Tapi yang beriman masuk Islam yang paling penting kita nak royak adalah 4 orang sahaja. Yang pertama Khalid sendiri radhiyallahu anhu, dan dia agak kediam. Dulu pada dia masuk Islam Al-Walid. Al-Walid bin Al-Walid. Orang Arab tengok dia beri nama anak dia, mudah je. Kita boleh anak nak beri nama benda. Beri nama aku lah. Beri nama dia ke anak dia. Kita duk cari tengok buku, beli buku bodoh, cari nama anak. Macam mana nak nama? Beri nama. Jadi Al-Walid bin Al-Walid. Kita orang Melayu ada tak? Saleh bin Saleh. Tak buat. Tak ada apa-apa kalau buat. Saleh bin Saleh. Saya Saleh ayah, dia Saleh anak. Bodoh, dua-dua Saleh belaka. Tapi ayah seorang, anak seorang. Al-Walid bin Al-Walid. Dan dia atau yang mula-mula masuk Islam. Hisham bin Al-Walid. Dan seorang adik perempuannya Fatimah bintul Walid radhiyallahu anhum ajma'in. Sikit lagi. Di waktu semasa dia kecil baru beranak, walaupun ayah Khalid bin Walid Al-Walid ini sangat kaya gila. Ayah dia ni memang kaya. Pada ayat tadi, kain Kaabah dah dia seorang aja supply. Dia tidak pernah memewahkan anaknya ketika kecil. Bahkan Khalid sendiri ketika mana kecil tak diberi hidup dengan dia. Dia hantar hidup di padang pasir dengan Badui. Dicari ibu susu di kalangan Badui, duduk situ. Ni anak saya jual tawar Mekah. Saya sayang anak saya, tapi cara saya sayang anak saya mesti duduk pada pasir. Biar dia kena panah, dia kena letih, dia kena susah, dia kena hidup kasar pada pasir tu. Baru dia boleh kena pitih, kain baju sedap, makan sedap, kena tu dulu, baru kena senang. Supaya dia ingat senang-senang ni bukan mari golek, dia cari nak mati-mati ke diri baru boleh jumpa dengan senang. Dia ajar anak dia begitu. Sehingga bila mana Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dikatakan ada riwayat kata umur 6 tahun baru balik rumah ayah dia. 6 tahun. Kita anak dia selama seminggu ayah bodoh tak tidur. Dia ingat anak dia. Warna makan kedok, buat boleh tidur kedok, duk fikir anak dia. Pas telefon, pas SMS tanya. Padahal dia duduk losong, anak dia belajar semazar aja, dekat aja. Tak ada takutan. Ini bukan cara orang sayang anak. Cara sayang dia, biar dia sedar hidup dengan susah dan macam-macam. Kita orang Islam, kita disebut oleh Abu Atahiyah. Abu Atahiyah seorang penyair Arab
penyair zaman dulu, zaman Bani Umayyah. Dia kata apa? Inna syababa wal faragha wal jiddah mafsadatun ayyu mafsadah. Hei tuan-tuan belaka semua, 3 perkara. Kalau ada bersatu orang 3 perkara ni, punah ganuh hidup dia. Apa dia? Asyabab, kepemudaan. Al-faragh, waktu lapang. Al-jiddah, kemewahan hidup. Muda pun ada dengan dia, waktu lapang pun duduk dengan dia, piti banyak pun dengan dia. Percayalah, punah sepunah-punahnya budak. Dia muda. Orang muda ni pakai nok je. Nak wak, nak menapak, nak gi, nak itu, nak. Dia muda. Padang dengan gagah dia, kuat dia. Patut ada masa lapang pula. Nak cari makan tak ayah ada, ayah dia WPT. Nak kerja tak ayah ada, ayah dia WPT. Kemudian mewah, akhirnya acuh isak dadah, apa nak ayah zubillah dan macam-macam. Sebab itu orang zaman hari itu, dan nak lahir perwira macam Khalid bin Walid ni, ayah dia sendiri. Mu kalau ikut kaji aku ni, tidur atas mah lah mu ni. Tapi tak, hidup atas pasir tu. Kecil lagi ajar dia anak hidup. Orang putih yang kemudiannya perangai penakluk menguasai ni boleh ke orang putih. Dia reka pengakak lah, mana lagi nama dia, orang puang lama-lama pengakak seri benda orang puang, pandu puteri lah, macam-macam. Dia reka-reka nak suruh budak ni tinggal mak ayah dia, duduk seorang diri, duduk dalam hutan. Ada cikgu lah duduk, belajar masak sendiri, hidup sendiri aja. Dia buat, kenapa? Dia kaji ni tokoh ini bukan sekadar lahir bergolek itu saja. Bahkan ada cara jalan hidup dia yang melahirkan orang macam dia. Dia reti dengan susah, bukan reti kena kenyang. Dia kena susah, dia kena lapar, baru dia kena kenyang. Kemudian yang keberapa dah? Kelima, keempat. Banyak ngelah ni. Sebelum Khalid bin Walid masuk Islam, dia menjadi seorang pemuda yang bila balik kampung dia, seorang perwira. Dikatakan seorang yang tidak pernah kalah bergocok, Khalid bin Walid, dan tidak pernah kalah perang walau sekali pun, tak pernah. Setiap kali peperangan yang dia mengepalainya, tak pernah dia kalah. Bahkan ketika dia sebelum Islam, dia seorang yang sangat kuat bermusuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun namanya timbul masa perang Uhud, perang Badar, Khalid bin Walid tidak ada ketika itu di tanah Arab, dia ada di Syam, Negeri. Masa perang Badar berlaku, Khalid tak ada. Bila berlaku perang Uhud, semua orang tahu cerita yang masyhur. Bala tentera Mekah mari nak balas semula, kalah perang Badar. Perang Badar itu berlaku jauh pada Madinah, boleh kata kat tengah-tengah lah antara Mekah dengan Madinah. Perang Uhud berlaku di Madinah. Uhud di Madinah. Musyrikin mari sapat tangga, kata mari tangga, mari ke Madinah nak menghancurkan Islam, membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengalahkan. Kenapa? Malu muka dengan Badar. Nabi SAW cerita masyhur perang Uhud, Rasulullah buat arahan dah tentang pergi ke Uhud. Hari ni pergi Madinah, pergi Uhud. Ada bukit kecil, bukit dia panggil Jabal Rumah, bukit pemanah. Nabi letak askar situ, pemanah-pemanah duduk atas bukit ni belakang. Kita tak payah beranjak sebab dia nak kita. Kita tunggu dia mari je. Ni atas bukit, dia atas bukit. Apa saja berlaku jangan turun bawah Nabi. Dia atas bukit. Hak bawah macam-macam, tentera berkudanya, tentera bagian tomboknya, pedang duduk bawah. Mana nak atas bukit. Dia pergi ke Madinah, ada bukit kecil, ada kubur syuhada Sayyidina Hamzah semua sekali, ada bukit besar di belakang. Bukit besar itulah bukit Uhud. Jangan ingat bukit kecil ni bukit Uhud. Ada orang pergi bersemambur sekali, dia kata ni bukit Uhud. Hak wayak tu wadah, hak cahaya pun wadah juga, tak tahu benda. Hak bukit kecil tu Jabal Rumah, bukit pemanah. Bukit Uhud hak besar macam dinding, besar di kota Madinah. Dia tak bersama dengan mana-mana bukit, dia saja. Yang Nabi kata Uhud sebuah bukit yang mencintai kita dan kita mencintai dia. Di sebuah hadis, Uhud sebuah bukit yang ada bukit-bukit syurga. Ini Uhud. Maka berlaku perang. Khalid bin Walid memimpin tadi A'inah, tentera berkuda Bani Makhzum.
Tapi dia nak pergi perang, dia nusuk dalam apa kebun tamar. Kata kau mana ni? Dah tiru. Perang ni mampu wadah kita. Apa ni? Nuh atas bukit tau. Selagi atas bukit tu ada tak sedigi, serah nyawa saja. Dia panah di atas bukit. Kali dah lagi, hak lain lagi beru lagi. Dia panah di atas bukit ni, tetok dia orang bawah tu pula orang debel saja. Sayyidina Hamzah, Sayyidina apa ni Muaz, macam-macam orang. Oh. Gesta belaka sahabat-sahabat Nabi. Tiba-tiba berlakulah apa tak sekedir kan. Tertera Mekah lari di tampukang, hak atas bukit ni langgar perintah Nabi. Turun daripada bukit, nak pergi ambil harta dalam masa perang. Kerana rasa menang dah perang. Bila turun je, dah tidak semua turun. Ada lagi tunggu, hak taat dengan Nabi ada sikit. Khalid kata, perang ni balik air dah. Boleh kita dah. Boleh mana? Dia pun mari ikut belakang. Kapah bukit itu. Dia pula duduk atas panah. Maka berlakulah kita kata musibah yang melanda tentera Islam, peranan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Begitu juga bila berlakunya perang Khandaq, perang Ahzab, Rasulullah buat parit mengelilingi kota Madinah. Antara yang sempat menembus di parit itu tentera yang di bawah kelalaan Khalid bin Walid. Walaupun ada parit, lama tak boleh tembus parit, ada yang boleh tembus. Ada boleh tembus. Hak boleh tembus ni sebahagian besarnya tentera yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ini bijaksana dia. Lepas cekok, tapi tak dah lah siapa jemerang balik ni kata dia orang mati juga. Tapi pandai dia. Orang dia taktik Allah Ta'ala beri pada dia. Sudah tahu Khalid bin Walid bila jadi imam, bila dia semayang jadi imam, dia baca surah berterabur sekali. Baca surah ni sekat tak habis, sama surah lain pula semayang. Sudah dia habis semayang, dia berpaling. Dia kata, tuan-tuan, harap tuan-tuan terimalah saya macam ni, telah menyibukkan saya daripada belajar Quran, berjihad fi sabilillah. Saya sibuk perang, maka tak banyak ayat Quran saya apa. Kita saya semayang macam ni. Ini cerita ayat yang sahih. Tak, itu dia seorang yang hidup berperang saja. Perang, bukan tidak semayang, perang, semayang apa, tapi tidak memahami syariah sehingga menjadi seorang yang alim macam alim yang sahabat yang lain, kerana dia Allah Ta'ala siap dia untuk berperang fi sabilillah. Bukan untuk jadi tok guru mengajar. Dia ni bagian kosong, bagian tumbuk orang, bagian perang, ni kerja dia. Dan menariknya juga bila berlakunya sulhul Hudaibiyah, genjatan senjata Hudaibiyah, Nabi kita Muhammad SAW satu hari dah bertahun-tahun dah tak balik Mekah. Sahabat Muhajirin rindukan Mekah. Orang Madinah sendiri pun berasa juga nak pergi Mekah, sebab Mekah ada Kaabah, kiblat. Satu hari pagi-pagi lepas main subuh, Nabi kata, semalam Nabi kata aku mimpi wa umrah. Malam Nabi kata takbir sahabat Nabi, sebab tahu mimpi Nabi bukan macam mimpi orang lain. Ini wahyu, ini petunjuk, kita akan pergi ke Mekah. Baki lagi tak tahu bila, seolah-olah mimpi ni suruh Nabi bergerak pergi ke Mekah. Rasulullah pun bergerak dengan sahabat-sahabat dia, pakai ihram pergi, menonjolkan ihram, bertalbiyah. Masa tu perang 3-4 kali dengan Mekah. Tiba-tiba nak pergi Mekah buat umrah. Sahabat kata, Rasulullah, lagu mana ni Mekah terima tak kita nak pergi ni? Kalau Mekah ikut adat lama, dia akan beri kita masuk. Sebab Mekah ni Nabi Ibrahim tak beri, sekat orang, musuh ke siapa dia mari, kena benar dia masuk. Tapi kalau dia buat perangan baru, dia tak akan beri. Sebab itu mula-mula pakai ihram, pedang bawa juga, pedang, kapok, badik, kapok lembik bawa belaka. Standby, aku takut orang Mekah buat gila. Kah cerita siapa-siapa dekat tempat nama Hudaibiyah, Mekah tak beri masuk. Berlakulah perjanjian, genjatan senjata. Atau lagi lain senjata itu, Rasulullah tak dibenarkan buat umrah, pergi tak benar di Mekah, kena balik ke Madinah. Kalau nak mari tahun depan. Ini perjanjian dia baru buat. Semua orang Mekah suka, yang kafir pun suka dengan perjanjian ini. Apatah lagi yang Islam. Tapi seorang tak suka, Khalid bin Walid. Dia tak suka, dia tak setuju. Bahkan dia tidak menghormati sulhul Hudaibiyah.
Barang dia kata aku nak pergi, aku nak ngamuk dia kata. Mari aku nak ngamuk. Janji aku nak janji dia dah. Punya musuhnya dengan Islam. Sehingga bila Nabi SAW sampai ke Mekah untuk buat umrah qada umrah tahun lepas tak jadi. Khalid bin Walid nak ngamuk tak jadilah. Dia pun tubik pada Mekah pergi kat lain. Dia tak mau tengok muka Nabi, muka rakyat dia benci, tak mau tengok. Dia nak ngamuk seorang, tak jadi kakak juga, orang dah berjanji dah. Akhirnya dia lari. Bila Nabi SAW sudah habis buat umrah, di kalangan yang buat umrah sekali dengan Nabi ni dah Al-Walid Ibn Al-Walid, adik Khalid Ibn Walid. Nabi kata, Aina Khalid? Nabi kata, Lek juga dia ni Al-Walid. Kalau kita bisa tengok Lek, mana Khalid ni apa Khalid? Kita mai buat umrah walaupun orang agama lain-lain di Mekah dah iktiraf. Nampak seorang-seorang Mekah, Abu Sufyan ni orang ini, tapi dah apa Khalid? Mana Khalid? Apa abangmu Khalid? Khalid kata Al-Walid, ya'ti bihillah. Rasulullah, kalau siapa masa dia nak jadi Islam, mari ke mana-mana pun Rasulullah. Tuhan harta dia ke mana-mana pun. Tiba-tiba Nabi bersabda, ma mithluhu yajhalul Islam. Tak patut orang macam Khalid ni tak erti Islam. Khalid ni bukan bodoh, Nabi kata. Khalid ni orang bijak. Tak menasabah orang macam dia tak terima Islam. Walau kana yaj'alu nikayatahu ma'al muslimin 'ala al-musyrikin kana khairan dah. Khalid abangmu ni orang bisa, Nabi kata. Orang hebat, orang pandai. Kalaulah hebat dia, pandai dia diguna untuk Islam, alangkah baiknya untuk Islam dan untuk dia. Walaqad damnahu ala ghairi. Dan kalau dia masuk Islam, Nabi kata, aku ni jadi boh. Nabi kata, abangmu tu kalau jadi Islam, aku jadi boh. Nabi kata, kerana dia ni tarah boh, bukan tarah masuk Islam cika-cika boh dia ni, aku jadi boh dia. Al-Walid bila dengar begitu kejut, kata Allah, macam ni Rasulullah punya sifat abang dia lelaki ni macam ni. Faqaraja al-Walidu yab'athu an akhi, dia pergi cari abang dia. Khalid tak tahu, Khalid duk ingat Nabi ni benci dia seperti mana dia benci ke Nabi. Rupa-rupanya tak, bahkan Nabi letak harapan untuk Khalid ini. Pergi cari abang dia, cari tak berjumpa. Abang ni tak ada, semua lagi. Fataraka lahu risalatan, dia pun dah nak balik ke Madinah semula dah ni, dia tulis surat sekeping ke abang dia. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat pengasihan. Amma ba'du, ada pun selepas daripada itu, fa inni lam ara a'jaban min dhahabi ra'yika 'anil islami wa aqluka aqlu. Sesungguhnya aku sangat hairan bagaimana boleh hilangnya kecerdikanmu daripada untuk menerima Islam. Mu dah bijak, mana-mana bijak macam mu ni, aku tak terfikir boleh tak terima Islam. Sedangkan mu adalah mu ni agak bijak ni. Adik dia tu, mu ni agak bijak. Wa mithlul islami yajalu ahad. Adakah Islam yang macam ni punya baik, jelas ajarannya, ada orang tak boleh terima? Hak suruh sembah tak bekong, kerah kejung, hari Ahad kerah, hari Sabtu kerah, tak pernah tak kerah kejung. Mana-mana ada mu boleh sembah dia, boleh sembelih lembu kurban, apa ni, korban ke dia. Tak boleh dipahami sembah berhala, mu boleh turun. Ni Islam, terang-terang Islam aja, boleh tanya, boleh soal. Waqad sa'alani anka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritalah surat dia. Demi Allah, Nabi tanya mu hari ni. Seramai-ramai orang Mekah, Nabi tanya mu, Nabi tanya hari ni, tanya aku. Wa dzakara qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun sebut hak Nabi kata, bila Nabi tanya mu, aku rayak, kalau Tuhan nak mu akan mari ke mana-mana pun. Dan Nabi kata, kalau orang macam mu ni tak patut tak terima Islam. Dan orang bijak macam mu ni, kalau guna bijak mu untuk Islam, Islam pun molek, dia pun molek. Dan kalau masuk Islam, Nabi nak menjadi boh mu ni, Nabi nak menjadi. Fastadrak ya akhi ma fataka fih, faqad fatatka mawatinu salihah.
Maka hari itu wahai abangku, marilah kerja semula kebaikan yang banyak yang mu terlepas kerana mu tidak Islam. Marilah dia ajak abang. Mu duduk di Mekah ni, terbaik duduk di Mekah. Orang nombor 10 sama, nombor 10, nombor 7, nombor 1 kau tak wui kamu duduk di Mekah ni. Sembah berhala lagi. Orang lain sembahyang boleh pahala, mu sembah berhala boleh dosa. Tayang kita di Mekah, di Madinah kutip pahala banyak-banyak, mu kutip dosa banyak-banyak. Banyak mana mu terlepas. Dia kata atas surat khabar. Balik Rasulullah ke Madinah. Bila siapa surat tu ke Khalid, berbunga hati. Dia tunggu lama dah, kata Allah. Gini weh Rasulullah, aku punya nak bunuh dia, punya nak pengacau agama dia, punya, tapi dak. Nabiur Rahmah, Nabi yang penyayang. Kerja Nabi menyelamatkan orang, bukan mendoakan orang celaka neraka. Boleh apa? Tak ada untung Islam kalau seorang orang masuk neraka. Tak ada untung 5 sen pun. Tapi kalau ada seorang masuk Islam, maka untung orang Islam sedunia. Kalau 1000 orang, 1001 tambah seorang. Sejata satu tambah satu orang. Tambah seorang lagi orang yang bersembahyang. Tambah seorang lagi orang yang berpuasa. Tambah seorang lagi orang yang berzakat. Tambah seorang lagi orang yang berzikrullah. Tambah seorang lagi yang beribadah. Untung dunia. Kalau dia masuk neraka, tak ada untung 5 sen pun. Bila Khalid terima je surat ni, dia bukuh kusang lalu nak pergi ke Madinah. Nak pergi seorang malu muka, teringat balik perang Uhud. Dia buat kucar perang Uhud, perang teringat. Dia kata malu muka nak pergi seorang. Akhir sekali dia berjumpa dengan, dia ajak Uthman bin Abi Talhah, geng dia. Kata, "Mang, aku nak pergi Madinah ni. Nak apa? Nak masuk Islam." Allah, aku nak pergi seorang. Oh, Osman nak pergi juga, tak ada geng juga, aku nak pergi seorang. Khalid ni dia ada geng baik seorang lagi, iaitu Amr bin As radhiyallahu anhu, geng baik dia seorang lagi. Amr tak, dia kata, Amr tak tahu tak apa atas hidung sehari 2 hari. Tak pernah kita pergi 2 orang. Ketika dia pergi ni tak berlaku lagi Fathu Makkah. Dia sempat berhijrah ke Madinah. Berjalan dan Mekah Madinah ni seminggu hari tu nak pergi ke Sapa. Tak ada Sapa Mekah tengok orang seorang duduk buat kusang juga. Kata apa dia ni? Rupa-rupanya Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr, mana mu? Dah mu lagi Madinah. Mau dia masuk Islam. Allah perlu aku pun masuk Islam juga. Nak masuk Islam juga. Ini 3 kawan baik. Dia sebenarnya ada rakar dia. Dia serakar dia Amr bin As, Abu Sufyan antara juga termasuk, Khalid bin Walid juga, Umar bin Al-Khattab. Ni geng-geng dia belaka dalam Mekah gitu. Tapi pecah, pisau habis. Bila sampai dekat Madinah nak berjumpa dengan Rasulullah SAW, sambung cerita ni, tuan-tuan cari sendirilah pula. Sekadar itu saja. Mudah-mudahan ada sikit sebanyak dan insya-Allah menambah minat untuk kita korek lagi, cari buku apa untuk baca. Dan ramai orang tulis kisahnya sebenarnya bukan benda yang payah untuk dicari. Baca dengan hati dan baca untuk tadi fatashabbahu bihim illam takunu mithlahum. Baca untuk cuba tiru. Tak boleh 100%, 70%. Hatta 1% cuba tiru. Inna tashabbuha bil kirami falah. Kerana cuba untuk meniru orang yang macam ini, musuh dikira berjaya dah. Kata orang bijak sana zaman itu. Jadi marilah kita mengambil pengajaran dan kita sedar kita umat yang sebaik-baik umat, di mana menanggung kerja yang banyak, dan kita perlu tokoh-tokoh yang macam ini untuk membantu kita menguatkan semangat dan tekad orang muda khususnya, dan orang tua juga termasuk juga. Ingatlah sabda Nabi SAW sebagai penutupnya, la tazalu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an 4. Tidak akan bergerak kaki seseorang itu daripada padang mahsyar. Tak boleh meninggalkan padang mahsyar Nabi, sehingga dia ditanya tentang 4 perkara. Ditanya tentang an umrihi fi ma afnah, ditanya tentang umurnya, di mana dia habiskan umurnya. Wa an syababih, ditanya tentang waktu mudanya, fi ma ablah, di mana dia memburukkan waktu mudanya. Kita muda jadi
baru buruk temu dengan tua. Di mana kamu habiskan waktu muda kamu? Wa an ilmi, tanya tentang ilmu. Apa yang dia buat dengan apa yang dia tahu, apa yang dia belajar. Wa an mali, keempat tanya tentang harta dia. Min aina iktasabah, daripada mana dia dapat harta itu, sumber yang halal atau yang haram. Wa fima anfaqah, dan bagaimana dia membelanjakannya. Ini soalan ini semua sekali sebenarnya terjawab kalau kita membenarkan gayah dan matlamat hidup kita, insya-Allah. Sekadar itu sahaja yang baik daripada Allah. Pujilah Allah. Allah yang salah silap kasar bahasa kelemahan saya minta banyak-banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.